Sebanyak 72 sekolah di Kuala Lumpur dan Selangor diberikan kebenaran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR pada 27 hingga 28 Oktober bersempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN ke-47. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ketetapan itu dibuat memandangkan sekolah berkenaan berada di laluan yang digunakan untuk membawa delegasi atau pemimpin luar negara bagi menghadiri sidang kemuncak tersebut. Rang Undang-Undang RUU Tribunal Anti-Buli dijangka dibentangkan di Parlimen Disember ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kertas Kabinet berhubung penggubalan RUU berkenaan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri seawal November. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Selasa menghadap Majlis Raja-Raja bagi menyembah maklum beberapa urusan negara, antaranya lawatan pemimpin dunia dan persiapan sidang kemuncak ASEAN hujung bulan ini. Perdana Menteri berkata dalam mesyuarat pra-majlis yang biasa diadakan itu, beliau turut menyembah maklum mengenai lawatan Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK menegaskan komitmennya memperketat pemantauan dan memastikan semua acara mematuhi garis panduan serta etika ditetapkan susulan isu tular hidangan arak baru-baru ini. MOTEK turut kesal atas kekeliruan yang menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan rakyat dan menegaskan insiden itu dijadikan iktibar agar tidak berulang. Perdana Menteri mengecam sekeras-kerasnya tindakan provokatif dan pelanggaran undang-undang antarabangsa oleh tentera Zionis Israel yang menahan kapal misi kemanusiaan ke Gaza. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kapal misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Medlins to Gaza yang turut membawa rakyat Malaysia dipintas secara tidak sah di perairan antarabangsa oleh rejim itu. Malaysia telah mencapai matlamat utama apabila kemiskinan tegar hampir dinoktakan kepada 0.09% berdasarkan Survei Pendapatan dan Perbelanjaan Hisi Rumah atau HIES 2024 yang diumumkan pada 8 Oktober lalu berbanding 0.2% direkodkan pada 2022. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang juga bertanggungjawab menjalankan tugas dan fungsi Menteri Ekonomi berkata, pencapaian itu membuktikan keberkesanan pelbagai inisiatif kerajaan yang akan diteruskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghubungi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bagi mendapatkan kerjasama kerajaan Mesir dalam menyalurkan bantuan kepada Palestin menerusi pintu masuk Rafah. Menurut beliau, usaha berkenaan sebagai sebahagian komitmen terusan Malaysia terhadap rakyat Palestin di Gaza. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC menurunkan 27,704 kandungan berkaitan buli cyber daripada keseluruhan 35,781 aduan yang diterima bagi tempoh Januari hingga 1 Oktober lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nii Ching berkata, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan ketara berbanding 8,756 kandungan buli cyber diturunkan daripada 11,385 aduan yang diterima sepanjang 2024. Skim kemalangan bukan bencana kerja yang bakal diperkenalkan kerajaan bukan sahaja mengurangkan beban kewangan pekerja dan keluarga mereka, tetapi juga ke atas sistem kesihatan awam negara. Berdasarkan statistik per KESO dari 2018 hingga 31 Ogos lepas, sebanyak 538,000 kes permohonan tuntutan kemalangan pekerja telah diterima dengan hampir 27,000 kes tuntutan ditolak. Belanjawan Madani 2026 memperuntukkan sebanyak 470 bilion ringgit, meningkat daripada 452 bilion pada tahun 2025 bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara yang lebih mampan dan inklusif di bawah kerangka Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, daripada jumlah itu, 338.2 bilion ringgit diperuntukkan untuk perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan, manakala 81 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan Belanjawan 2026 di Dewan Rakyat pada Jumaat berkata, peningkatan peruntukan tersebut mencerminkan komitmen kerajaan untuk menyeimbangkan keperluan fiskal dengan aspirasi pembangunan sosioekonomi rakyat di seluruh negara. Kerajaan terus komited untuk membersihkan negara daripada rasuah, penyelewengan dan kegiatan kartel susulan kejayaan penguatkuasaan tegas yang berjaya mengembalikan hasil negara mencecah 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kejayaan tersebut membuktikan ketegasan kerajaan memastikan tiada pihak termasuk individu berpangkat tinggi terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya terbabit kegiatan yang merugikan negara. Kerajaan meluluskan 34.81 juta ringgit untuk 137 projek pembaikan kecil pondok dan sekolah tahfiz di seluruh negara termasuk 8 di Perak.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu menumpu pembaikan segera bumbung, tandas dan bilik darjah demi keselesaan pelajar serta memperkukuh integrasi ilmu dan akhlak.